jadi saya ni banyak ni tinggal dari segi perbahasan hak seni-seni, dari segi nahwu, dari segi banyak tu dicelah-celah tu. Tapi rasanya tidak perlulah tu. Kalau nak bincang pun dia suku pula lah. Kalau tidak, kita tidak buat apa-apa lah, apa lagu tu, buat apa lagu ni. Sebab dia ada tu dicelah-celah. Tapi kita ambil maksud dia lah. Ambil maksud. Maksud dia. Adakah sampai mereka itu mengeluarkan daku? Ya, dia kata. Tidak ada sesiapa pun yang membawa supah engkau bawa ni, melainkan akan dimusuhi. Dan kalau aku sempat dengan hari engkau itu, aku akan tolong engkau sungguh-sungguh. Jadi sudah dicerita dah sini. Hak Nabi SAW tu apa nama ni, isyarat tu sudah ada dah, isyarat hak dia akan hadapi, tapi dengan jelas dia tidak tahu lagi. Dengan jelas dia tidak tahu lagi. Isyarat tu ada dah lah. Tapi Waraqah ni dia sebut ni ataupun satu, yang kedua memang dia tahu dah, cuma dia nak pengesahan, nak mana nak rakyat sokongan hak dia seperti yang dia faham, yang dia dapat tu ahli kitab, mana orang alim dari kalangan ahli kitab pun kata dalam kitab dia pun lagu tu juga. Kalau lagu tu tidak ada percanggahan. Ini bukan bermakna Nabi SAW ni merujuk kepada Waraqah, tidak. Ini lebih menunjukkan ahli kitab, orang ahli dia menerima Rasulullah, mengakui Rasulullah. Jadi tak timbul kita kata dia ni merujuk kepada Waraqah. Waraqah ni pun mengaku nak turut dia. Apa makna Nabi SAW nak ikut dia? Dia tu nak ikut Nabi. Di sini maknanya pengajaran lah kepada orang Kristian dan orang-orang lain bahawa ahli agama yang alim, mana dia terima, dia tahu, mengikut ilmu dia. Jadi kira-kiranya tak ada adalah alasan kepada orang-orang Kristian ini untuk menolak Nabi SAW. Sebab orang alim dia lagu ni. Ini menyokong Islam lagi, menguatkan lagi kedudukan Nabi SAW. Bukan bermakna Nabi SAW tak tahu. Cuma nak cerita hak Nabi SAW tahu ni, serupa dengan hak dia. Serupa dengan hak dia dapat dalam kitab-kitab dia. Kemudian tak lama Waraqah pun mati dan wahyu pun terhenti. Waraqah pun mati, wahyu pun terhenti. Tak lama selepas. Ada juga dalam riwayat, misalnya riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan Waraqah ni hidup lagi selepas pada tu. Ketika Bilal ni diseksa oleh orang ramai ni, Waraqah lalu dekat Bilal tu ketika dia diseksa. Maknanya lama lagi lah selepas tu dia hidup. Jawabnya, riwayat-riwayat yang seperti itu kita tak boleh pegang lah, canggah dengan Bukhari ni. Sebab dia kata tak lama selepas pada tu, tak lama selepas pada tu Waraqah ni mati. Baik, dan Waraqah ni mati, dia ni kira lagu mana? Mukmin ke tidak mukmin? Jawabnya, sepakat ulama mengatakan dia ni mukmin. Cuma dia ni sahabat ke? Itu ada khilaf. Itu ada khilaf. Ada sebahagian yang mengatakan dia ni tidak sahabat, tetapi yang kuatnya dia ni sahabat juga. Tapi kenapa dia tidak terbilang sebagai orang yang mula-mula masuk Islam seperti mana biasa disebutkan? Jawabnya, hak dibilang itu iaitu setelah dinyatakan agama Islam, setelah diizharkan, dinyatakan, hak itulah disebut. Adapun Waraqah ni ketika itu Nabi SAW tak menyatakan lagi, tak menyatakan lagi. Lepas tu apa ya Rasulullah SAW ni balik kepada Khadijah tu, dia tidak royak selalu. Dia royak gini, dia tidak royak selalu dengan penuh yakin. Ini pun salah satu hikmat juga. Di antaranya hikmat yang disebutkan ialah Nabi SAW nak tengok dulu isteri dia ni setara mana. Isteri dia ni setara mana. Dia sebut biasa dalam keadaan itu, dia tidak sebut dengan penuh yakin, aku begini-gini, tidak. Tapi dalam bentuk biasa, macam dia tidak tahu gapo gitu, tak ada pengalaman, tak ada gapo, dia hanya sebut mana ketakutan dia gitu. Dia nak tengok bini dia tu setara mana. Jelas di sini isteri dia tu begitu bersimpati dengan dia dan begitu yakin dengan dia. Bila isteri dia yakin, barulah boleh dia nak bawa keluar. Kalau tidak, orang akan kata lah pula, nak ajak orang, bini kau dalam rumah tu pun tidak selesai lagi. Orang akan kata gitu pula. Jadi Nabi SAW nak tengok isteri dia lagu mana. Isteri dia ni bukan sekadar yakin tidak akan dihina dia, kalau yang dia dapat pun hak molek, bahkan dia berusaha lagi pergi nak pastikan
daripada orang lain, iaitu dengan sepupu dia Waraqah itu. Maknanya kalau kita mengambil kira ni dari riwayat yang lain, sekurang-kurangnya 2 kali dia pergi itu. 2 kali dia pergi. Jadi ini semua ada hikmat lah di sebalik itu. Bukan Nabi SAW tidak yakin, dia tidak royak dengan penuh yakin tu kepada Khadijah, tapi itu hikmat dia, cara dia nak tengok mana orang hak sekeliling dia tu. Dan wahyu pun terhenti di situ. Berhentilah wahyu berhenti. Maknanya dapat 4-5 ayat tu berhenti. Bila berhenti tu, apa yang berhenti? Berhenti tu. Inilah. Dia kata riwayat Ibnu Syihab lagi. Dia kata orang lain lah ni pula riwayat. Tadi Aisyah, di riwayat Jabir pula. Ketika dia menceritakan tentang fatrah wahyu. Fatrah wahyu tu maknanya tempoh di mana wahyu tidak diterima oleh Nabi SAW. Wahyu tidak diterima itu bukan bermakna semua wahyu, tidak. Wahyu dalam bentuk Quran. Mana di celah-celah tu ada wahyu dalam bentuk lain. Bukan makna tak ada langsung. Tapi nak ceritanya Nabi SAW ni, bila tidak dapat wahyu Quran itu, dia rasa satu macam. Bila dia dapat mula-mula tu, sangat rindu dia. Dan dia berasa satu keistimewaan, satu kelebihan Quran itu. Di sini menunjukkan berbeza Quran ni daripada wahyu lain. Sebab apa? Sehingga Nabi SAW itu tidak senang pergi mari rata. Pasal apa? Dia telah berasa dah nikmat. Dan memang pun kalau kita orang yang mengaji, mana kita tahu beza di antara bahasa Quran dengan bahasa hadis lain. Cita rasa dia tu lain. Dengan sebab tu jadi pelik. Jadi orang kafir tu pun pelik. Dia kecek lagu lain. Hak dia kata Quran ni, dia sebut ni Quran. Hak ni hak istimewa lah. Panduan nombor 1 lah. Lagu lain bahasa dia. Kalau orang biasa ni, dia lebih kurang je bahasa dia. Dia tidak lain tu. Lain. Jadi hak kata berhenti wahyu ni, wahyu Quran. Bukan wahyu semua wahyu, tidak. Walau bagaimanapun Nabi SAW tidak puas dengan wahyu hak biasa. Dia ternanti-nanti, tertunggu-tunggu wahyu berupa Quran itu. Jadi fatratil wahyi ni berapa lama? Ada macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan sampai 3 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun setengah. Ada yang mengatakan 2 tahun. Ada juga 2 tahun. Ada juga yang mengatakan 3 bulan ataupun beberapa hari saja. 3 bulan ataupun beberapa hari saja. Jadi hak sesuainya maknanya hanya beberapa hari. Hanya beberapa hari. Maknanya bulan-bulan gitulah. Tidaklah sampai 3 tahun. Tidak sampai 3 tahun. Jadi orang yang pegang sangat dengan hak kata 3 tahun tu sebab ada dalam Musnad Ahmad. Sebab ada dalam Musnad Ahmad. Tapi bukan riwayat itu saja yang adanya. Hak lain-lain pun ada juga. Kalau 3 tahun tu lama sangat. Lama sangat. Lepas tu dia kata ketika saya sedang berjalan, saya pun terdengar satu suara. Saya pun angkat. Farafa'tu basari. Angkat penglihatan saya. Saya tengok rupa-rupanya malaikat yang pernah datang ke Gua Hira tu, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Farwa'ibtu minhu. Jadi duduk atas kursi itu lagu mana? Jadi kursi ini mana kursi kita? Kursi. Bukan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Itu bukan kursi tu. Bukan kursi ni. Tu mana satu sistem alam ni, alam semesta ni. Yang mana bumi ni terlalu kecil, tak tahu gapo lah, tak nampak dah lah. Duduk semua dalam arah. Hak ni dalam lingkaran yang lebih luas lagi. Itu kursi. Hak ayat kursi tu. Hak ni kursi ni bukan kursi tu. Kursi ni lah, supaya kursi ni. Kursi ni. Tapi kursi ni supaya sama besar dengan ni? Tidak. Disebutkan dalam riwayat sampai tertutup langit dan bumi. Kepada dia lah dia nampak. Orang lain tak nampak. Kepada dia. Lepas tu dia kata serupa. Dia tahu malaikat hak mari tu ada kemari dalam rupa tu. Kalau dalam rupa tu kecil, serupa dia, lebih kurang dia. Apa kata sampai memenuhi langit, menutupi langit, tak apa makna? Adakah rupa lagu tu tapi besar? Adakah lagu tu? Tidak. Maknanya hak ni disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain